Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit cepat buat videonya karena di sini banyak sekali yang request. Ini salah satunya ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video. Judul atau tajuknya ialah Final Episode Tentara Serbia Menjadi Lauk Tun Mamat. Oh, kisah Tun Mamat lagi. Kalau kalian tidak kirim, saya tidak tahu. Ternyata banyak juga ya episodenya. Saya tertarik dengan Tun Mamat ini. Tun Mamat ini luar biasa. Sosoknya orangnya yang taat agama, lepas tuh orangnya yang teliti. Banyak dah. Operasi musim dingin. Oh. Tun Mamat telah memberikan isyarat, maka pendekar jelas dengan isyarat yang diberi walaupun di dalam keadaan gelap dan samar-samar cahaya letupan. Tun Mamat meminta pendekar berundur sambil berjaga. Ini kerana kawasan mendaki gunung dipenuhi dengan pokok Mediterranean. Penting bagi mengelakkan serangan mortar musuh. Apabila kawasan penuh dengan pokok, mortar tidak dapat lagi efektif namun masih lagi berbahaya. Bagi kawasan yang dipenuhi dengan pokok, kebiasaannya bom mortar tadi akan terkena dahan atau pucuk yang di atas. Namun dikuatiri dahan pokok tadi bakal menghempap anggota. Tun Mamat mengarahkan pendekar agar tidak melepaskan tembakan terlebih dahulu, sehinggalah jarak yang sesuai sekalipun infanteri musuh telah mula melepaskan tembakan. Ianya bagi mengelakkan kedudukan mereka dikesan oleh musuh. Kelihatan daripada gelap malam, seperti musuh menggunakan senjata berat yang diletakkan di atas pacuan 4 roda buatan Rusia. Tun Mamat ini orangnya teliti. Ianya seperti Tripod Mountain NSB Heavy Machine Gun 12.7 x 107 mm yang biasa digunakan oleh pihak musuh. Ada juga kelihatan seperti Browning M2HB 50 BMG. Saya tidak paham persenjataan. Orang awam saya. Ini bukan calang-calang senjata dengan kuasa tembakannya hebat. Senjata berat ini mampu mengundang mudarat. Sejenis machine gun yang sangat berkuasa dan padu jika anda berada di belakang pokok sebesar 2 pemeluk budak. Yang terkena tembakan daripada senjata jenis ini, anda akan merasakan pokok tersebut bergegar. Oh, iya, luar biasa. Cuba anda bayangkan dengan bunyi yang mampat, baik apa pun jenis helmet dari Kevlar atau logam, ianya pasti bersepai jika terkena. Wahaya betul nih senjata nih yang dipakainya. Sementara itu, Megat dan Hasan hanya mampu menembak musuh di belakang, terutama yang mengendalikan mortar. Ini kerana pandangan mereka terlindung oleh dahan pokok Mediterranean. Itu kesulitannya mereka memang tidak dinafikan. Peluang mereka untuk berjaya menumpaskan musuh yang menyelenggarakan mortar sangat-sangat mudah. Waktu ini, walaupun ada APC dengan senjata utama seperti meriam 25mm dan senjata kedua merupakan machine gun 7.62 x 51 mm, senjata utama tidak boleh digunakan kerana faktor kecerunan gunung. Ianya tidak boleh digunakan kerana tidak mampu menembak ke bawah. Begitu juga senjata kedua dikuatiri terkena pendekar itu sendiri. Buat masa ini, 4 orang pendekar terpaksa bertempur dengan segerombolan musuh seramai 16 anggota. Wow, 4 banding 16 Hasil loh. kecekapan Megat dan Hasan, mereka telah berjaya menumpaskan 6 orang musuh. Selebihnya mereka tidak mampu untuk teruskan kerana terlindung oleh dahan pokok. Oh. Retreat dan attack modul digunakan oleh Tun Mamat. Maka suasana hutan yang tadi gelap telah bercahaya dengan percikan api. Jelas kedengaran bunyi tembakan machine gun musuh. Suasana yang tenang berubah menjadi riuh dengan bunyi tembakan. Hanya beberapa ratus meter sahaja lagi pendakian untuk sampai ke kubu, pendekar telah memulakan serangan. Ini adalah pengalaman pertama pendekar bertempur di bumi Balkan. Di dalam menimba ilmu, banyak kesilapan yang dilakukan.
Tiba-tiba suasana yang gelap bertukar bercahaya. Pihak musuh telah menembak flare ke udara, lalu bertalulah tembakan yang dilepaskan. Tun Mamat berteriak, "Zack, retreat!" Pendekar sedar isyarat Tun Mamat. Tun Mamat menarik kunci keselamatan. Setelah safety pin ditarik, maka terdengarlah bunyi nyaring daripada HK416. Mereka bertempur melepaskan tembakan. Sementara itu, Kopral dan Yazid berundur beberapa langkah ke belakang. Kopral mengambil kedudukan sedia lalu melepaskan tembakan double tap. Apabila Tun Mamat mendengar tembakan Kopral, lalu mereka berundur ke belakang. Di dalam masa Tun Mamat berundur, seakan kedengaran bunyi letupan diikuti pokok tumbang. Tun Mamat terdengar suara berteriak mengerang kesakitan. Tun Mamat menoleh mencari daripada samar malam. Dia melihat seorang anggota telah terhempap dahan pokok tadi. Kena pokok Lantas mungkin. Tun Mamat bergegas berlari ke tempat anggota yang telah dihimpak pokok tadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Tun Mamat terus mengangkat dahan pokok tadi dengan seluruh kudratnya untuk mengalir dahan yang menghempap kaki anggota. Tun Mamat mengarahkan anggota menguak ke depan. Anggota terus mengesut badannya. Jelas kaki anggota tidak boleh bergerak seperti tercedera. Sama ada patah atau terkehil tidak dapat dipastikan. Tanpa berfikir panjang, Tun Mamat terus memapah. Sementara itu, Kopral dan Yazid terus berbalas tembakan untuk melindungi Tun Mamat supaya dapat membawa anggota ke tempat yang lebih selamat. Ya, lebih aman. Mamat merasakan pergerakannya lambat kerana memapah. Lalu Tun Mamat memikul anggota mengharungi salji agar pergerakannya lebih pantas. Apabila telah berada di hadapan beberapa puluh meter dari Dekat sini Tun Mamat ini setia kawan sekali ya. Padahal Tun Mamat pun juga tengah terluka itu. Sempat-sempatnya beliau menolong sahabatnya, memapah. Apalagi di musim yang sejuk, musim salji atau salju. Damn, ya Allah, terbaik Tun Mamat ini. Daripada Kopral, Tun Mamat menurunkan anggota supaya berlindung di balik pokok. Tun Mamat mengarahkan, "Kamu bertahan di sini." Kali ini Tun Mamat pula melindungi Kopral agar mereka dapat berundur. Masing-masing berbalas tembakan. Tun Mamat sedar jika keadaan ini berterusan, mereka akan kekurangan peluru. Keadaan di dalam hutan dan malam hari menyebabkan penglihatan mereka agak terbatas. Hanya berpandukan spark api rifle untuk menjejak kedudukan musuh. Waktu ini agak sukar untuk mendapatkan bantuan daripada pos lain. Ini kerana jarak pos yang berjauhan. Sistem komunikasi yang bermasalah, mudah dipintas oleh musuh dan kebocoran maklumat. Tentu kalian semua bertanya kan, kenapa Tun Mamat ingin berundur sehingga ke kubu? Tun Mamat sebenarnya sangat licik dan dia telah merencanakan strategi. Dia telah menjadikan alasan bahawa musuh telah menyerang kubu. Justeru itu, UNPROFOR telah terpanggil untuk membantu mempertahankan kubu. Dengan ini, pihak NATO akan menyalahkan Serbia kerana menyerang petugas pengaman. Cerdiknya luar biasa. Sebelum ini, Tun Mamat turun tanpa pengetahuan Lieutenant Colonel. Mereka menyangka pendekar berjaga di dalam rutin biasa. Megat dan Hasan memberi alasan diserang waktu tugasan rondaan. Inilah bentuk rancangan yang telah dibincangkan sebelumnya tentang tugasan masing-masing. Saatnya, tugasan malam adalah tugas Tun Mamat sebagai pegawai. Waktu tugasan Lieutenant Colonel adalah pada siang hari. Ini memudahkan Tun Mamat mengaturkan rancangannya. Nama pun Black Ops, dan tentu ada saja yang akan menjadi kambing hitam. Macam Tun itu ya? Mamat berteriak, "Kopral, berundur ke kubu." Kopral sedar tugasannya. Dia dan Yazid mengambil peluang untuk melindungi Tun Mamat. Kali ini Tun Mamat terpaksa memikul anggota yang tercedera supaya pergerakan menjadi lebih pantas. Dipikul loh. Pergerakan tidaklah selincah seperti berlari di atas tanah. Dengan pergerakan mendaki dan cuba menyelinap melalui celahan pokok untuk mengelak sasaran terus penembak tepat.
Dalam keadaan ini, memang mereka amat memerlukan stamina dan daya tahan yang luar biasa. Kekuatan mental dan hati selain bertawakal penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, nomor satu itu penting. Apa yang dipikul Tun Mamat adalah amanah dan saudara sedarahnya. Tiada sebutir keringat yang keluar di dalam kedinginan salji. Namun nostalgia akan menjadi bukti sebagai butir keringat. Tun Mamat terbaik nih. Tempuran masih lagi berterusan. Masing-masing tidak ingin menyerah. Cahaya peluru bersimpang siur seperti cahaya kilat terbit daripada langit, berwarna hijau dan biru apabila peluru meledak menembusi kabut salji. Ini posisinya sejuk nih. Bayangkan situasi bingit memekakkan telinga. Spark cahaya api rifle pelbagai jenis senjata api ada dan mempunyai bunyi yang berlainan. Kebiasaannya senjata yang digunakan oleh pihak Serb adalah Zastava M70 AB2, AK-47 dan AKM. Ada juga yang menggunakan submachine gun seperti Heckler & Koch MP5 AK. Megat dan Hasan sedar bahawa mereka yang berada di bawah akan kekurangan peluru. Mereka di atas telah turun membantu. Perlu diketahui jarak tembakan daripada atas mampu membuatkan mereka tertembak anggota sendiri. Unprofor telah bersiap sedia dengan M60D machine gun 7.62 kali 51 mm NATO mereka. Namun ianya tidak dapat melepaskan tembakan. Justeru itu, Lieutenant Colonel telah mengarahkan sebahagian daripada anggota mereka untuk turun membantu. Megat dan Hasan mendahului mereka dengan berbekalkan hand grenade dan M249 light machine gun 5.56mm LMG serta beberapa kelopak magazin. Mereka telah bergegas untuk mendapatkan Tun Mamat kerana mereka sedar peluang Tun Mamat untuk menjadi sasaran sangat mudah dan peluangnya agak tipis. Mereka terus memberikan perlindungan kepada Tun Mamat dan Tun Mamat terus memanjangkan langkahnya. Tiba-tiba Tun Mamat menjerit, "Kenapa staff?" Untuk pengetahuan, di antara pendekar mereka menggunakan bahasa Badi. Tidak kira Melayu, India ataupun Cina, mereka adalah brothers in arms kerana mereka adalah harimau yang menggigit bayonet. Satu suara, satu hati. Suara itu simbol lah ya. Anggota menjawab, "Teruskan tuan, selamatkan diri." Di dalam berlari, Tun Mamat merasakan ada yang tidak kena. Dia tidak berpeluh tetapi merasa benda mengalir. Pada awalnya sangat lantas menjadi sejuk. "Staff, kau okey ke? Sikit lagi staff, kita akan sampai." Tun Mamat menyapa sambil menggoyangkan badan. "Okey tuan," terdengar suara perlahan menjawab. Sementara itu, pertempuran masih terus hangat. Walaupun pada malam hari, berbalas-balas tembakan dan letupan, agak kurang pasti bila ianya akan berakhir. Pos komandan cuba mendapatkan bantuan Unprofor yang berdekatan, namun jarak penempatan tentera terdekat pun hampir 20 km ke arah Sarajevo. Siaran kecemasan telah disambut French Battalion. Jika di dalam keadaan sedia sekalipun, perjalanan akan ambil masa sehingga 40 minit. Itu pun jika tiada halangan, sekatan atau masalah yang lain seperti serang hendap atau sebagainya. Namun semangat pendekar tetap kental. Pantang undur. Buat masa ini tiada diharapkan bantuan manusia kecuali pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tun Mamat berusaha gigih untuk menyelamatkan anak buahnya sampai ke pos kubu. Setelah diturunkan anggota ke bawah, Tun Mamat pun menyapa, "Medik! Medik! Medik!" Tun Mamat menjerit memanggil pasukan perubatan Unprofor yang ada di dalam kubu. Lantas pasukan perubatan Unprofor membantu menyelamatkan anak buah Tun Mamat. Setelah membantu anak buahnya dengan lafaz Bismillah dan syahadah, Tun Mamat terus melangkah pergi. Setelah dia mencapai apa yang perlu, masih kelihatan spark api rifle bertaburan di bawah. Sambil berlari, Tun Mamat telah membuka safety pin rifle. Tun Mamat melepaskan tembakan, lalu Kopral menoleh kerana terpandang spark api rifle. "Kopral, berundur!"
Tun Mamat berteriak. Sementara Korporal berundur, Tun Mamat telah melontarkan bom asap untuk penyamaran. Untuk mengelabui lah ya. Ini telah diambil oleh semua pendekar untuk berundur sambil berbalas tembakan. Magat dan Hasan turut berundur ke kubu seperti yang telah dirancangkan. Korporal terus menerpa di sebalik pokok tempat Tun Mamat berlindung. "Tuan, Badi macam mana?" Korporal bertanya. "Parah, tapi masih terasa sakit tu. Hidup lagi lah tu," ujar Tun Mamat. Tun Mamat ini orangnya kuat. Tun Mamat kemudian memberikan beberapa butir hand grenade, clay dan kelopak magazin. Lantas memberi arahan supaya berundur ke atas dan ambil kedudukan sebelah kanan luar daripada kubu. Mereka hanya menganggukkan kepala tanda jelas dengan arahan yang telah diberikan. Megat dan Hasan sudah berada di atas di dalam posisi tersembunyi yang berada agak jauh daripada kubu. Ini kerana Tun Mamat telah berpesan kepada mereka supaya mengambil kedudukan sniper dan berada di luar kiri kawasan kubu. Mereka hanya akur dengan arahan pegawai muda. Tentu ada rancangan yang telah direncanakan. Memang Tun Mamat ini licik. Itu dia. Nggak habis fikir sama Tun Mamat ini. Penuh dengan hela. Beliau sedar apabila isyarat kecemasan disiar, pasti pihak NATO akan bergegas menghantar bantuan untuk anggota pertubuhan mereka. France Battalion di dalam perjalanan ke kawasan pertempuran. Apa yang telah direncanakan adalah seperti yang diarahkan. Megat dan Hasan berada di sebelah kiri kubu. Sebelum sampainya ke kubu, Korporal telah memasang clay dengan menarik tangsi sebagai trigger. Ini sememangnya kepakaran Korporal yang tiada tandingan. Segala perancangan seperti yang telah dibincangkan terdahulu. Satu persatu modul operandi telah disusun rapi seperti pemasangan bubu. Hanya satu jalan masuk, kiri ataupun kanan. Di kiri, sniper menunggu. Di kanan, pasti jerat mengena. Memang tidak sia-sia latihan di pusat latihan peperangan khusus. Banyak ilmu yang telah diterapkan. Setelah selesai pemasangan di dalam masa yang singkat, Korporal telah pergi ke sebelah kanan kubu untuk bersama dengan Tun Mamat. Tun Mamat telah mengenakan night visionnya. Di dalam jarak 800 meter, pasti menjadi lauk. Seorang demi seorang musuh tersungkur. Mestilah. Kanan kiri, kanannya itu sniper, terus sebelah kirinya kali itu ini memang ramai tentera zalim yang dikerahkan. Kali terakhir terpandang tidak kurang 3 trak dan 1 pacuan 4 roda buatan Rusia, dilengkapi dengan Browning M2HB 50 BMG. Di dalam suasana yang agak gelap, hanya berbekalkan cahaya bintang dan bulan, tiba-tiba terpancar cahaya api yang berekor. Lagak seperti komet meredah angkasa dengan kelajuan maksimum yang sekata. Beberapa saat setelah itu, kubu telah meledak, bercahaya terbakar akibat berdilan daripada roket, melambung dan bersepai bangka dari guni pasir. Jelas kelihatan tempat mesin gun telah menjadi sasaran. Ketika ini jelas satu-satunya senjata berat telah pun tumpas, diikuti dengan letupan peluru berterabur oleh kepanasan ledakan. Sudah pasti tidak ada jiwa yang akan terselamat daripada letupan tersebut. Terbayang jelas di benak pendekar, jika arahan tidak diikuti, sudah pasti kejadian itu adalah peristiwa mereka. Di dalam kekecohan dan kekalutan penyelamat di kubu, pendekar tetap meneruskan pertempuran. Kali ini tentera zalim telah menyusur hampir ke kawasan kubu. Tanpa mereka sedari, mereka telah melewati kawasan jerangkap sama buatan Korporal. Itu dia, mereka ke sana ke kubu. Nah, siap-siap kalian jadi santapan empuk.
Sekumpulan anggota tentera musuh telah terkorban angkara letupan clay yang telah dipasang Corporal. Oh, mati, udah meninggal. Cerdik juga ya. Di dalam kesempatan cahaya daripada letupan tadi, pendekar mengambil peluang untuk melepaskan tembakan kepada musuh di dalam pandangan mereka. Kekuatan bilangan pasukan agak sekata sekarang dengan tumpasnya sebilangan besar anggota musuh di dalam perangkap letupan clay Corporal. Oh, 9 orang loh terperangkap. Akhirnya, France Battalion telah tiba dengan sebuah ERC-90 Sage 6x6 dan 2 buah APC France Battalion yang mampu memuatkan 10 orang anggota dan 2 kru di setiap buah kenderaan. Oh, luar biasa ini sih. France Battalion telah membedil kedudukan setempat tentera zalim dengan meriam 90mm daripada ERC-90 Sage mereka. Kawasan pertempuran menjadi medan cahaya. Kesempatan daripada cahaya ledakan ini, pendekar menghapuskan sakit baki tentera zalim. Tentera zalim telah sedar akan masalah yang timbul. Anggota tentera mereka telah ramai yang terkorban. Pilihan yang mereka ada pada waktu ini adalah berundur. Di dalam masa mereka berundur, pendekar tidak beri peluang untuk mereka melihat hari esok. Tidak dikasih peluang loh. Membunuh adalah slogan kata mereka. Bagaikan helang yang menyambar mangsa, tidak ditinggalkan sikit pun sisa untuk musuh melarikan diri. Oh, langsung bombardir itu, bombardir. Sudah kisah ini. Entahlah, saya ini kalau cakap pasal Tun Mamat ini nggak habis-habis ya. Orangnya alim, iya, punya tanggung jawab ke anak buahnya. Buktinya ya, anak buahnya terluka, dia pun terluka. Sempet-sempetnya dia menolong anak buahnya, bahkan dipapah di kondisi yang amat-amat sejuk, tengah turun salju. Coba bayangkan macam mana rasanya ya kan. Yang saya masih ingat itu kata-kata Tun Mamat kepada Kopral itu tadi apa itu? Masih hidup lagi, itu belum mati ya kan. Itu lawak menurut saya. Lepas tuh di sini juga Tun Mamat itu orangnya cerdik. Beliau itu mempersiapkannya itu secara matang dan tidak terburu-buru orangnya. Dan satu lagi, Tun Mamat itu orangnya licik. Tadi buktinya ya kan, para musuh tadi digiring ke arah kubu. Disangka para musuh itu Tun Mamat dan kelompoknya itu berada di kubu. Digiringlah, buatlah jeratan ya, perangkap. Di sebelah kirinya perangkap, lepas itu sebelah kanannya itu ada sniper dari kelompok Tun Mamat. Ketika para musuh itu datang, udah itulah. Ketika perangkapnya itu meledak, meletup, dari kanan itu sniper itu siap itu membombardir. Terbaik itu, idenya itu cemerlang banget ya. Kok ada manusia macam itu ya. Yang amat penting ialah Tun Mamat orangnya tanggung jawab. Itu yang paling penting seorang pemimpin ya kan, tanggung jawab kepada anak-anak buahnya. Dan satu lagi, Tun Mamat itu mentalnya kuat, pantas saja dijadikan pemimpin kelompok. Kenapa saya cakap mentalnya kuat? Ya di musim yang sejuk, beda cuaca ya kan. Dia di Malaysia, cuaca yang ibaratnya tropis, sedangkan dia berperang di kondisi yang sejuk, turun salju, dan kondisinya lemah ya kan. Lapar iya, lepas tuh luka iya, dia masih kuat, masih memapah. Nah itu mental yang kuat. Oke teman-teman itu semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita terlumpur satu hari, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.